Dari 13 Jun tahun 1968. Sekarang saya tengah interview Puan Salma, isteri kepada Cik Afraudin yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Interview ini tentang pekerjaan Cik Afraudin bila dia tinggal di Pulau Ubin dahulu dengan Puan Salma. Puan Salma boleh ceritakan sikit tentang Puan Salma ni berapa tahun, sekarang tinggal di mana dan Umurnya tak payah tahulah. Nama saya Salma. Sekarang saya tinggal di Whampoa di Singapura. Dulu memang betul saya daripada Pulau Ubin dengan suami saya Cik Afraudin. Yang sebenarnya tak ramai orang yang tahu, tapi dia Tengku Afraudin. Oh, Tengku. Hmm. Oh, dia dari mana Cik Salma? Dia dulu daripada, orang kata ada keturunan Bugis, ada orang kata daripada Malaysia, ada orang kata daripada Indonesia, ada orang kata daripada laut. Banyak Jadi kita orang nak itulah, tapi apa lagi awak nak tanya? Jadi saya nak tahu ni, maybe Cik Salma boleh cerita tentang pekerjaan dia di Pulau Ubin sebab kami dapat tahu yang dia orang pertama yang datang dari Singapura ke Pulau Ubin untuk dirikan kampung. Pada waktu itu Cik Salma dah kenal sama dia ataupun masih belum lagi kenal? Jadi dalam sejarah itu ada menyebut nama suami saya, tapi nama saya itu tak tersebut. Tak. Okay. Jadi sebenarnya saya tak pernahlah cerita sangat sejak saya datang ke Singapura. Suami saya ni dulu saya bilang orang yang dia dulu penyelam cari mutiara. Tapi kat Singapura ni mana ada mutiara banyak sangat. Tapi tak tahu kenapa lah orang percaya, orang kan macam okey lah. Tapi sebenarnya dulu dia adalah seseorang, macam mana kita cakap orang yang berilmu. Orangnya dia akan menyelam, tapi bukan untuk mencari mutiara. Dia menyelam untuk meminta izin daripada apa kita kata, orang Melayu ni percaya yang apa-apa ni semua ada semangat. Pokok ada semangat, kayu ada semangat, lautan semangat dia sangat kuat. Jadi sebelum kita nak buat apa-apa, kita mesti tanya izin. Kita mesti minta izin daripada semangat laut tu. Jadi suami saya punya kerja dia menyelam. Dia akan buatlah apa yang dia buat. Supaya orang boleh meletak, mengakarkan kelong mereka di situ. Sebenarnya suami saya ni bukan orang Bugis. Dia pelarian daripada Malaysia. Tapi bila dia datang ke daerah sini, dia terjumpalah dengan orang-orang Bugis dan dia tertarik dengan cara mereka. Jadi memang saya tiada pada masa itu, tapi yang dia ceritakan dengan saya sebenarnya dia bukan pun orang Bugis. Dia belajar daripada mereka, cara-cara mereka, kerana orang Bugis ni dah ada firasat yang tak lama lagi cara-cara mereka akan dihapuskan. Jadi macam mana dia, apa-apa cara yang dia boleh, dia nak keturunan itu tak hilang, walaupun bukan darah daging mereka sendiri. Jadi walaupun orang ni orang luar lah orang katakan, tapi dia ada tu, apa orang panggil, dia orang nampak yang naluri dia tu bersih. Memang dia nak belajar, bukan untuk apa-apa, tapi kerana dia nak tahu. Dan diorang nampak, yang orang-orang Bugis ni nampak yang suami saya ni ada kebolehan. Jadi mereka mengajarlah dia.
Lepas dia dah dapat tahu tu, dia pun nak carilah hidup dia sendiri kan. Jadi dia terjumpa Pulau Ubin. Jadi Cik Salma tahu tak kenapa dia lari dari Malaysia? Dia pernah ceritakan tak? Sebab dia tengku kan. Jadi saya tak faham kenapa dia nak hidup. Orang kita semua cakap, kita akan cakap yang lama-lama sejarah-sejarah kita ni jangan disebut. Kalau disebut, ia akan mengejar kita. Ia akan mengikuti kita. Jadi sebab-sebab yang kita lari tu kita tak akan cakap. Kita nak tinggalkan. Tak ada orang lah yang perlu tahu saya ni daripada mana, suami saya dulu buat apa. Itu semua dah lepas. Disebut nanti mengejar. Tak payah cerita lagi. Kenapa Puan Salma takut yang ia akan mengejar? Sebab kalau kita dah lari, buat apa kita nak tarik yang lama? Kita nak cari yang baru. Yang benda lama ni, it drowns us. tapi masih tinggal di Ubin lah. Dulu saya tinggal di Ubin. Dia akan buat kerja dia. Saya buatlah kerja isteri. Jaga rumah tangga. Ada anak tak? Ada. Berapa? 1 saja. Masih tinggal di Singapura anak Puan Salma? Ya. Habis Puan Salma sekarang kerja tak? Ataupun sekarang dah tak kerja. Dulu bila saya datang Singapura, saya jadi perempuan joget. Tapi sekarang dah tua kan, siapa nak joget dengan perempuan tua pula? Itu dah lain cerita. Ni kira Puan Salma datang di Singapura lepas Cik Afraudin meninggal Time tu saya masih hamil. Tapi lepas dia meninggal, saya rasa itu adalah tanda untuk saya mencari lagi cara hidup yang baru. Pasal cara hidup yang lama dah tak ada, dah meninggal, kan? Jadi kalau saya bertanya, maaf kalau terlampau pribadi untuk Puan Salma, tapi macam mana Cik Afraudin boleh meninggal? Dia sakit ke ataupun dia meninggal dengan pekerjaannya juga. Akhirnya akadnya entahlah. Selalunya tak ada apa-apa bila dia selam pasal dia ikut apa orang lama-lama cakap pantang. Dia ikuti pantang. Tapi agaknya masa tu makin ramai orang-orang yang datang ke Pulau Ubin. Dan mereka ada sebabnya. Mereka ingin tempat untuk mencari rezeki. Tapi saya rasa orang ni rezeki ni tak pernah cukup. Mereka mencari lebih. Dan mereka asyik bertanya dengan suami saya. Nak lebih, tak nak tunggu, tak ada masa nak tunggu. Sebenarnya antara dua permintaan izin dengan semangat laut, ada jangka masa yang kita kena tunggu. Tapi agaknya dia rasa yang berat agaknya yang saya ni hamil. Dia rasa nak kena cari, samalah rezeki lebih. Jadi
kita boleh, macam mana nak cakap, kita okey lah. Jadi kita tak ada kebimbangan, kebimbangan wang. Jadi agaknya dia tak tunggu, dia tak jaga pantang jangka masa yang dia kena tunggu tu. Dia dah lah pergi menyelam. Lepas tu dia tak timbul balik lah. Jangka masa ni berapa lama, Puan Salma? Puan Salma tahu tak? Ataupun orang kata, saya tengok kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 45 hari. Adalah lagi-lagi, tapi jangka masa tu ada, saya rasa ada ikut bulan. Pasal bulan dengan laut ni, mereka terikat. Jadi ada kena mengena bulan dengan laut. saya juga ingin tahu sewaktu Cik Salma datang ke Singapura, susah tak nak cari hidup baru? Masa tu memang kita kan orang kampung, kita bukan orang bandar. Jadi bila kita ke bandar ni, kita macam aneh sikit macam mana cara orang bergaya, cara orang berbual, semua lain. Macam di kampung ni, macam mana nak cakap, masa lebih masa lebih luas, masa lebih, macam masa tu tak akan terhabis. Tapi saya rasa di bandar ni orang yang mengejar masa. Masa macam tak cukup. Jadi macam banyak yang kita kena berubah pemikiran kita supaya dapat hidup di bandar. Dan di sini wang memang paling penting. Memang semua kita mesti cari rezeki lebih. Pasal mana-mana masa tak cukup. Tak akan cukup rezeki. Tak ada orang yang akan tolong. Di kampung adalah macam kalau kita tak cukup, orang tolong kita. Kalau dia tak cukup, kita tolong dia. Di sini tak ada. Semua orang hidup sendiri. Lain Lain. Ada pernah nak balik ke Ubin tak? Tak. Kadang-kadang Tak ada. Suami saya meninggal, itu adalah petunjuk untuk saya tinggalkan Ubin. Agak adalah rindu, tapi tak pernah nak balik. Kadang-kadang kalau saya nak balik pun, saya diri je lah kat Pantai Changi tu. Saya tengok je lah daripada jauh. Keinginan tu nak cakap tak ada, takkanlah tak ada. Tapi saya tahu saya tak boleh pulang. Semua sudah berubah. Kalau saya pulang pun, tak ada yang akan sama. Semua dah lain. Dah tak ada orang jaga dah semangat laut di Ubin. Dan jikalau semangat laut tak dijaga, tanah pun akan marah. maaf ya Puan Salma, saya
aku nak tahu juga kalau anak Puan Salma ada tanya tentang uh, kira dia punya keturunan ataupun dia pernah tanya tentang bapa dia. Mestilah ada. Sebab dia tak dapat jumpa kan bapa dia. Tak dapat jumpa. Anak ni kan mesti nak tahu. Tapi macam mana nak bilang dengan anak yang tak semua yang dia orang harus tahu. Jadi kita reka cerita untuk mereka. Saya bikin dongengan untuk anak saya. Yang suami saya ni, dia penyelam mencari mutiara. Ada satu kali, kakinya tu ada benda, orang kata seaweed. Rumput laut tertarik kat buku lali dia. Tapi taklah, sebenarnya semangat laut tu yang tarik dia. Tapi sambil dia dengan berenang, dia genggam tu mutiara dalam tangan dia. Kalau dia lepaskan, agaknya dia boleh naik. Tapi masalahnya dia tak lepaskan. Tu saya buat seperti pesanan untuk anak saya, jangan mengejar sangat tu rezeki. Benda yang tak boleh kita dapat, lepaskan. Jangan genggam. Jadi saya nak tahu ni, anak Puan Salma ni lama dia ada bertengkur juga tak macam? Ada. Itu, tapi sekarang kita tak sebut lah sangat. Memang nama dia Tengku Seindah Kuno. Sedap nama dia. Terima kasih. Nama tu saya pilih dengan suami saya sebelum dia meninggal. Jadi nama dia tu sekarang kita pendekkan kepada T. Jadi ada simpan keturunan Tengkunya, tapi tak disebut-sebut sangat. Habis dia tak bertanya pada Puan Salma kenapa jadi Tengku tapi duduk di Singapura, kenapa tak pulang ke Malaysia? Kadang-kadang ada tanya, tapi kita mengelakkan je lah. Dia tanya, kita cakap kita tak tahu. Dia tanya, kita cakap tak penting. Ataupun kadang-kadang mereka pun tak teringat sangat. Macam anak saya ni, dia tengok nama dia ada Tengku. Dulu dia tanya-tanya lah, tapi lama-lama macam ada nama Tengku pun ada apa. Tak ada kekayaan, tak ada rumah besar, tak ada apa-apa. Nama, setakat nama. Itu sejarah kalau orang cakap tak payahlah tercari lagi. Kita dah jadi orang biasa dah. Kita ingat je lah yang dulu darah daging dia tu adalah Tengku. Tapi nyatanya tak ada.